Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 1. Untuk hari ini ataupun minggu ini, kita akan mempelajari pendidikan sivik dalam pendidikan Islam. Jadi murid-murid diminta untuk bersedia keluarkan buku teks dan juga buku aktiviti serta kelengkapan alat tulis. Baiklah, pagi ini kita akan lihat apa yang kita akan pelajari tentang pendidikan sivik. Tema yang kita akan pelajari pada hari ini ialah masyarakat penyayang merentasi kaum dan etnik. Baiklah murid-murid, murid-murid tahu tak apa itu kasih sayang? Tema kita ialah berkaitan dengan kasih sayang. Apakah itu masyarakat penyayang merentasi kaum dan etnik? Baiklah, kita lihat apakah maksud konsep masyarakat penyayang. Yang pertama, masyarakat yang hidup bermuafakat, mesra dan bertimbang rasa. Ustaz bagi contoh, kita hidup di dalam komuniti iaitu pelbagai kaum, tak kiralah Melayu, Cina, India ataupun sebagainya. Jadi dekat situ kita kena rasa kasih sayang pada semua jiran-jiran kita, orang yang berdekatan dengan kita, ataupun semua orang kita kena ada rasa kasih sayang. Maksudnya kita tak boleh benci semua orang. Kita tak boleh tak suka dengan orang. Kita kena baik dengan orang. Kita kena berbuat baik. Kita kena sentiasa menjaga hak-hak jiran kita ataupun masyarakat di sekeliling kita. Baiklah, kita lihat yang kedua. Setiap orang saling menghormati dan memahami. Apakah maksud kita hormat dan juga kita memahami? Sebagai contoh, kita dapati jiran kita yang berdekatan dengan kita, walaupun dia bukan beragama Islam, mungkin dia menghadapi masalah. Contohnya dia ada masalah seperti tak cukup wang untuk membeli makanan. Jadi sebagai masyarakat yang penyayang tadi, kita hendaklah bantu jiran kita walaupun dia bukan Islam. Kita kena tolong dia. Tak kira Islam ke bukan Islam ke, bila kata penyayang ni kita kena buat untuk semua. Maksudnya tak kira bangsa. Boleh faham ya murid-murid? Ustaz teruskan lagi. Okey, murid-murid perhatikan ciri-ciri masyarakat penyayang. Apakah ciri-ciri masyarakat penyayang? Masyarakat penyayang ni mesti dia ada sifat-sifat yang ada dekat sini, iaitu yang pertama, ambil berat. Yang kedua, rajin membantu. Yang ketiga, bertimbang rasa. Yang keempat, pemurah. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, prihatin. Yang ketujuh, bekerjasama. Yang ke-8, belas kasihan. Yang ke-9, baik hati. Dan yang terakhir sekali, bertanggungjawab. Jadi murid-murid nampak tak ciri-ciri dia kita kena ada dalam diri kita. Ambil berat, macam Ustaz bagi contoh tadi, sekiranya jiran kita menghadapi masalah, kita bantu. Kita jangan tunggu-tunggu. Kalau kita nak tolong, kita terus tolong. Bertimbang rasa macam mana bila kita buat sesuatu tu, ataupun kita nak buat sesuatu. Contoh, kita nak buat majlis makan. Waktu COVID ni kita tak boleh lah. Kita nak buat majlis kenduri, kendara kan. Kita nak panggil saudara mara kita datang. Kita bertimbang rasa tu, maksudnya daripada segi jiran tu, kita janganlah mengganggu dia. Kita buat majlis bising-bising. Kita buat dalam keadaan yang sederhana. Iaitu yang seterusnya, pemurah. Kita kena ada sifat pemurah. Kita kena sentiasa kongsi rezeki kita dengan jiran-jiran kita ataupun masyarakat yang lain. Okey, toleransi iaitu bertolak ansur. Kita tak boleh pentingkan diri kita. Jangan sesekali pentingkan diri kita. Sebab bila berlakunya pentingkan diri ni, timbullah rasa nak bergaduh. Akhirnya bertumbuk dan menyebabkan pertelingkahan yang berpanjangan. Akhirnya sesama jiran tadi, masyarakat tadi, hilanglah rasa kasih sayang. Okey, seterusnya prihatin. Prihatin ni sama juga macam ambil berat tadi. Kita tengok, jiran kita tak ada rumah kan. Contoh, jiran kita tak ada rumah, kita ambil tahu. Kita tengok, jiran saya tak adalah. Kita nampak tiba-tiba ada siapa yang datang dekat rumah jiran saya ni. Kita nampak ada orang nak ambil barang kat rumah jiran kita. Kita pun tegur orang tu supaya dia tak buat benda yang tak baik dekat rumah jiran kita.
Itu yang dinamakan prihatin. Bekerjasama pula. Bekerjasama ni contohnya, kita bantu, tolong menolong di antara jiran kita. Contoh, kalau kita nak bersihkan rumah kita, kita nampak jiran kita ni pun rumah dia pun kurang bersih, ataupun ada benda yang tak baik, ada sampah ke apa, kita jangan pentingkan diri kita, ini bukan sampah dekat rumah saya. Tak, kita ambil dan kita buang. Itu adalah sifat yang sangat-sangat terpuji. Seterusnya, belas kasihan. Belas kasihan ni, kita nampak jiran kita, kita kena ada rasa simpati, kena ada rasa kasihan, sebab ni berkaitan dengan sosio-emosi. Sangat-sangat penting. Kita nampak jiran kita ada masalah, kita terus bantu. Dan seterusnya, baik hati. Baik hati ni murid-murid mesti tahu kan, iaitu dalam diri kita, kita sentiasa ada sifat baik hati, iaitu kita buat benda, semuanya kena buat benda kerana Allah. Baik hati kita, sebab bila kita buat sesuatu kerana Allah, insya-Allah hati kita akan bersih daripada perkara yang tak baik. Dan yang terakhir sekali, bertanggungjawab. Jadilah masyarakat yang bertanggungjawab, bukan pada diri sendiri saja. Kita perlu bertanggungjawab pada semua, terutamanya dalam agama kita, masyarakat kita. Sebab kalau kita jadi orang yang bertanggungjawab hanya pada diri kita saja, maka rugilah kita, sebab kita tak ada rasa tanggungjawab untuk membantu masyarakat. Sebab apa yang ada pada ciri-ciri ni tadi, ini merupakan ciri-ciri masyarakat penyayang. Murid-murid tentu nak jadi masyarakat penyayang, bukan? Ustaz doakan murid-murid semua akan jadi golongan-golongan yang mempunyai ciri-ciri yang Ustaz sebutkan tadi. Baiklah murid-murid, setelah kita tahu apa tu tadi tentang kasih sayang, sekarang kita lihat apakah kesimpulan yang kita boleh dapat bila kita mengamalkan ataupun kita ada sifat kasih sayang tadi. Yang pertama, masyarakat penyayang banyak memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat, tidak kira kaum dan agama dan negara. Sebab tu kalau kita ni ada sifat kasih sayang, kan, kita tak pernah ada rasa had kan, ini untuk diri saya saja ataupun untuk keluarga saya saja. Tidak, kita akan buat ni kerana kita rasa Allah Maha melihat dan Allah sayangkan kita. Bila kita buat baik, Allah sayang pada kita. Seterusnya, usaha mewujudkan masyarakat penyayang dalam negara kita yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, budaya, bahasa, yang memerlukan kerjasama yang padu daripada semua pihak. Kena wujudkan, kita sendiri kena wujudkan masyarakat penyayang ni. Untuk pengetahuan murid-murid, setiap apa yang berlaku perlu ada permulaannya. Siapa yang kena mulakan? Diri kita sendiri. Kalau kita tak mulakan, siapa lagi yang akan mulakan? Dan yang terakhir sekali, kita patut rasa bertuah kerana masyarakat Malaysia masih terkenal dengan sifat-sifat penyayang sejak dulu lagi. Betul tak murid-murid? Kalau kita lihat zaman COVID ni, berapa ramai orang yang suka ataupun yang nak membantu orang yang susah. Kita nampak orang susah, kita tolong. Sebab bila kita tolong, kita tahu balasannya tak lain, Allah bagi kebaikan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Okey, untuk hari ini Ustaz nak kaitkan dengan apa yang kita pelajari tadi dalam pendidikan civic. Okey, perhatikan tajuk dia, teladani sifat siddiq Nabi Muhammad. Apa maksud siddiq? Kita lihat sama-sama. Mari baca dan fahami. Sifat wajib Nabi Muhammad ada 4. Ada berapa murid-murid? Ada 4. Yang pertama, siddiq, iaitu bercakap benar. Sebut siddiq, bercakap benar. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, amanah. Amanah, iaitu jujur. Dan yang terakhir sekali, yang keempat, fatanah. Fatanah, bijaksana. Murid-murid, apakah sifat-sifat wajib Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contohi? Okey, kita lihat. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Maaf ibu, Muaz pecahkan pasu bunga kesayangan ibu. Tidak mengapa Muaz, yang penting ibu suka kerana Muaz ingat pesan ibu supaya bercakap benar. Murid-murid, tadi kita belajar dalam pendidikan civic berkaitan tentang kasih sayang. Lihat betapa sayangnya ibu terhadap pasu bunga tadi. Tetapi apabila anaknya yang bernama Muaz, apabila dia tak sengaja, dia telah memecahkan pasu bunga ibunya, dan dia bercakap dengan jujur, bercakap dengan benar, lalu apa yang ibu dia buat? Ibu dia tidak marah, bahkan ibu dia suka, ibu dia sayang dengan dia.
Nah, kita nampak kan, bila kita bercakap benar, semua orang akan sayang kita. Kita kena sentiasa amalkan dengan bercakap benar. Kita tidak boleh menipu. Sebab tu bila kita bercakap benar, ia sebahagian daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena amalkan dengan bercakap benar. Baiklah, kita teruskan lagi murid-murid. Mari baca kisah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maksudnya, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemahuan nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Itu yang berkaitan tentang Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tak ada yang diucapkan oleh Nabi Muhammad atas kemahuan nafsunya. Maksudnya Nabi tak cakap suka-suka, sebab apa yang Nabi ucapkan itu tak lain tak bukan hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Okey, kita teruskan yang pertama. Ibu, ustaz kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang dihormati kerana sering bercakap benar dan berterus terang. Ya, semua perkara yang Nabi sampaikan benar dan pasti berlaku kerana baginda bercakap berdasarkan wahyu, perintah dan petunjuk daripada Allah. Yang ketiga, betul, sehingga kan dalam bergurau pun baginda tidak pernah berbohong. Yang keempat, Ibu Muaz ada terbaca musuh Nabi pun mengakui sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ceritalah abang, Adibah hendak tahu juga hebatnya Nabi kita. Di salah satu jalan yang sunyi di Mekah, seorang pembesar Quraisy menahan Abu Jahal yang sangat membenci dan sentiasa menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok, wahai Abu Al-Hakm, adakah Muhammad itu seorang yang benar ataupun pendusta? Sesungguhnya Muhammad itu ialah lelaki yang bercakap benar dan tidak pernah berbohong walau sekalipun. Kita lihat yang keenam. Apabila kita mengamalkan sifat siddiq, kita dipercayai dan disukai, kan abang? Kita lihat yang ketujuh. Sebab itu Allah wajibkan kita bercakap benar. Kita juga dapat pahala. Allah catatkan sebagai seorang yang benar dan dijauhi daripada api neraka. Yang ke-8, hebat sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adibah pun hendak amalkan sifat siddiq seperti Rasulullah. Bagaimana ibu? Okey, kita lihat yang terakhir. InsyaAllah kita boleh. Caranya, yang pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bersahabat dengan rakan yang baik. Dan yang ketiga, berani untuk bercakap benar. Rumusannya murid-murid, kita wajib mencontohi sifat siddiq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid perhatikan, betul tak apa yang Ustaz cakap tadi? Bila kita bercakap benar, nampak tak tu? Kita dipercayai dan disukai. Sebab tu bila kita bercakap benar, semua orang akan sayang kita. Bukan keluarga, bukan orang yang terdekat saja akan sayang kita. Semua orang akan sayang dengan kita. Dan yang paling penting sekali, siapa yang sayang kita? Allah dan Nabi Muhammad pun sayangkan kita. Boleh tak murid-murid? Okey, untuk hari ini sekadar tu sahaja. Kemudian Ustaz nak murid-murid buka buku aktiviti. Buku aktiviti yang ni, buka muka surat 123. Okey, murid-murid lihat soalan dalam muka surat 123. Okey, kita lihat, warnakan jawapan yang betul. Okey, murid-murid kena warnakan jawapan yang betul. Nombor 1, sifat wajib Nabi Muhammad ada berapa murid-murid? Ada 4 ke 5? Yang atas tu 4, yang bawah 5. Ustaz dah ajarkan tadi. Okey, yang kedua, siddiq bermaksud bercakap benar ataupun baik hati. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak senyum walaupun bergurau ataupun tidak menipu walaupun bergurau. Tadi Ustaz dah bacakan kan dekat perbualan tadi.
Okey, seterusnya yang keempat, orang yang bercakap benar akan dihormati ataupun akan dibenci. Pilih jawapan yang sesuai. Dan soalan yang terakhir, yang kelima, berbohong ialah salah satu cara mengamalkan sifat sidik. Betul tak? Yang kedua, berterus terang ialah salah satu cara mengamalkan sifat sidik. Okey. Seterusnya, murid-murid buka muka surat 124. Tandakan betul pada jawapan yang betul. Tandakan right tu pada jawapan yang betul. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengamalkan sifat sidik. Betul tak? Kalau betul, tandakan. Nombor 2, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui bahawa baginda bersifat sidik. Betul ke tadi? Kita ada pelajari kan? Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam berbohong. Kalau betul, tandakan right. Yang keempat, sahabat yang baik tidak membantu kita bersifat sidik. Betul ke? Dan yang terakhir sekali, berbohong boleh mengakibatkan seseorang diazab dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Minta-minta kita dijauhkan daripada perkara tersebut. Okey, sekadar tu sahaja untuk hari ini. Ustaz doakan semoga murid-murid berada dalam keadaan yang sihat dan hendaknya. Untuk tugasan ni, murid-murid yang dah siap boleh ambil gambar dan hantar kepada Ustaz secara personal message. Sekadar tu untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar murid-murid.